Hai korang, Assalamualaikum. Saya Faiza. Welcome back to my channel. Okey, hari ni saya nak try buat kuih seri muka. Sebenarnya saya dah pernah buat dah kuih seri muka. Buat masa ni menjadi. Tapi kali ni saya tak pasti menjadi ke tidak. Sebab saya biasanya kadang-kadang first time buat menjadi, kedua menjadi, ketiga menjadi. Tapi keempat kadang-kadang belum tentu lagi jadi. Saya macam tu lah. Sebab orang kata bukannya terror buat masak buat kuih ke apa kan. Jadi kadang-kadang menjadi, kadang-kadang ke laut. Jadi hari ni saya nak buat kuih seri muka. Rasa nak makan kuih seri muka. Jadi saya nak try buat lah. Orang kata sebenarnya saya dah lama sangat tak buat kuih seri muka. Jadi saya nak cuba buat. Kalau menjadi, Alhamdulillah. Kalau tak menjadi, kena reda je lah. Okey, dekat atas meja ni ada bahan-bahan untuk saya buat kuih seri muka. Yang belah sini bahan-bahan untuk bahagian bawah, bahagian pulut dia. Yang belah sana untuk bahagian atas, bahagian hijau tu lah. Jadi saya nak tunjuk dulu bahan-bahan yang bahagian bawah. Okey, untuk bahagian bawah, bahagian pulut itu saya gunakan beras pulut 3 cawan. 3 cawan beras pulut. Lepas tu 2 cawan air. 1 cawan santan pekat. Saya guna santan kotak je, santan kara yang kecil tu. Lepas tu 1 sudu besar minyak ataupun 1 hingga 2 sudu besar minyak dengan 1 sudu kecil garam. Ini untuk bahagian bawah lah, bahagian pulut. Untuk beras pulut ni saya dah siap-siap cuci, dah siap-siap toast. Saya guna beras pulut susu, jadi tak perlu rendam. Kalau guna beras pulut biasa tu kena rendam lah. Macam saya tak rendam sebab dia beras pulut susu. Jadi tak perlu rendam lah. Ni bahan-bahan untuk bahagian bawah. Okey, untuk bahagian atas, bahagian hijau dia tu saya gunakan 1 suku cawan gula. Ni 2 cawan air daun pandan. Lepas tu ni 1 cawan tepung gandum. 3 biji telur. Ni 3 sudu besar tepung jagung. Yang ni 1 cawan santan pekat. Saya guna santan kara yang kotak kecil. 1 kotak kecil lah maknanya. Lepas tu yang belah sini ada esen vanila 1 sudu kecil. Sebelah dia tu garam 1 sudu kecil. Dan hujung ni pewarna hijau campur kuning. Pewarna hijau tu saya guna 1 sudu kecil. Pewarna kuning tu sikit je lah. Nak cantikkan warna je. Okay, first saya nak masak pulut dulu. Saya akan masukkan pulut ni dalam loyang. Loyang ni saya dah lapik dengan plastik supaya nanti bila nak keluarkan kuih tu senang lah, tak melekat-lekat. Untuk orang yang perlu tu dia tak perlukan plastik pun tak apa. Tahu je skill macam mana nak bagi kuih tak melekat. Tapi macam saya tak pandai, saya pakai plastik. Jadi saya nak masak pulut dulu. Sebelum tu jangan lupa panaskan periuk pengukus. Sambil-sambil kita nak bancur kita punya pulut ni kan. Kita panaskan kita punya pengukus. Pulut ni saya akan campur sekali dengan santan, air, minyak, garam. Kita campur sekali dalam loyang ni, gaul-gaul sikit terus kukus. Tadi saya dah masukkan beras pulut susu, santan, air, garam dengan satu lagi tu minyak. Jadi kita gaul bagi sebati dulu. Okey, dah gaul sebati, kita bolehlah terus kukus. Kukus dalam masa setengah jam macam tu ataupun sehingga masak lah.
Okay, macam inilah rupa dia. Lepas tu kita tutup. Okay, masak dalam setengah jam ataupun sehingga masak lah. Okay, sementara nak tunggu pulut masak, saya nak bancuh dulu bahagian yang atas, yang warna hijau tu. Mula saya masukkan ni tepung gandum 1 cawan. 1 cawan tu saya guna cawan macam ni. Jadi 1 cawan. Lepas tu saya masukkan ni tepung jagung 3 sudu besar. Lepas tu ni gula 1 suku cawan. Kalau tak suka manis boleh masukkan 1 cawan je. Ni saya lebihkan 1 suku cawan. Kemudian saya masukkan 3 biji telur. Lepas tu saya masukkan ni santan 1 cawan. 1 kotak santan kara yang kecil. Ni air pandan 2 cawan. Lepas tu garam 1 sudu kecil, agak-agak lah. Lepas tu ni esen vanila 1 sudu kecil juga. Yang ini pewarna hijau campur pewarna kuning sikit. Jadi bahan-bahan ni kita gaul lah bagi dia rata sebati. Okay, bahan-bahan tadi ni saya dah gaul, jadi kita kena tapis. Jadi orang kata yang berketul-ketul tu kita tak nak lah. Jadi kena tapis. Saya akan tapis letak dekat dalam periuk ni. Untuk nanti kita nak masak sikit, orang kata masak sehingga naik wap kan. Jadi kena tapis dululah. Sementara nak tunggu pulut masak, saya nak cuci pinggan dulu. Dah bertimbun dekat dalam sinki ni, jadi saya nak basuh dululah. Okay, pulut tu dah masak. Saya akan keluarkan sekejap untuk kita, orang kata saya nak gaul-gaul dia bagi sebati. Lepas tu nak padatkan dia. Okey, saya dah padatkan pulut ni. Jadi saya akan masukkan semula dalam pengukus. Sementara tu saya akan ni lah ni masak dia punya bahagian atas ni. Orang kata sekadar nak naik wap je lah, bukanlah masak lama-lama sangat pun. Sekarang saya nak didihkan yang bahagian atas ni, bahagian hijau ni. Tak lama pun, sampai naik wap je. Sampai dia punya tepung-tepung tu ada melekat-lekat sikit dekat bahagian ni. Ni penatang apa nama dia ni? Ni. Nanti saya tunjuklah macam mana rupa dia. Macam yang saya pernah cakap dalam video-video saya sebelum ni, saya bukan nak mengajar korang memasak. Sebab saya bukan pandai masak pun. Kadang-kadang saya masak pun ke laut.
hampir. Jadi saya hanya nak share apa yang saya masak untuk family saya hari ini. Bukan nak mengajar orang memasak, saya memang tak pandai masak. Ini pun saya tak tahu apa kesudahan dia, menjadi ke tidak saya tak tahu. Saya dah lama tak buat, saya nak try je. Kalau ikutkan buat ni sekejap je. Dia dah ada macam ketulan-ketulan dekat dia punya ni, kira dah okey dah tu. Tak perlu nak masak lama-lama sangat. Tu orang kata lah, bukan saya kata, tak orang kata. Saya cuma ulang balik apa yang orang kata. Orang pun ada kata, kalau kita nak kacau ni, jangan terlalu kuat sangat sebab nanti banyak dia punya bubble. Kalau slow ni pun ada juga dia punya bubble, tapi kuranglah sikit. Itu orang kata, bukan saya kata, orang kata. Okey, saya nak alih benda ni ke atas pulut. Saya tutup saya punya kuih seri muka ni dengan benda alah ni. Biasanya saya tak tutup pun. Saya orang kata terbuka macam tu je. Lapik kain pun tak. Tapi saya kena rajin-rajin lap dia punya penutup lah supaya air wap dia tak jatuh kan. Tapi kali ni saya letak benda alah ni. Saya tengoklah macam ni nanti keadaan dia. Saya kukus dia dalam setengah jam ataupun sehingga masak lah macam pulut tadi juga. Kita tunggulah kesudahan dia macam mana. Saya letak mangkuk-mangkuk saya dekat tingkap ni. Tapi jangan risau, cermin saya bersih. Sebab setiap kali lepas masak saya akan lap cermin ni. Jadi tak perlu risaulah, dia bersih. Lagipun selalunya saya tak letak pun dekat sini. Tapi sebabkan ni guna banyak sangat mangkuk, jadi saya punya rak pinggan kecil je. Jadi saya sementara tu saya letak kat sini dulu lah. Tapi macam saya cakap tadi, jangan risau, cermin tu bersih sebab setiap hari saya lap. Okey, jom kita tengok apa kejadian dengan kuih saya ni, kuih seri muka saya ni. Tadi saya cakap saya nak masak dalam setengah jam atau sehingga masak. Ini dah berlarutan hampir sejam saja lebihkan masa. Korang jangan ikut cara saya main buran je. Okey, jom kita tengok. Panas. Macam inilah hasil dia, masih basah-basah. Biasanya orang kata kalau kita dah kukus ikut masa yang sepatutnya, kita kukus pula dengan cara penutup tu kita jangan tutup. Biar dia terdedah macam ni, bagi air tu kering. Jadi saya biarkan je lah penutup dia terbuka. Dari segi bau, sedap. Bau dia macam bau yang sedap di bau lah. Sedap, tapi tak tahu isi dalam dia macam mana. Dia macam ni. Rasa tak tahu pulut dia tu keras macam kacang ke, atau orang kata terlebih masin ke, tawar ke. Dia punya yang hijau ni pun termasin ke, tertawar ke. Tawar tak mungkin kot, tapi tak tahulah. Ataupun dalam dia tak berapa masak ke. Tapi saya dah lebihkan masa. Saya memandai je lebihkan masa. Saya tak nak tanggung risiko benda tu tak masak. Tapi korang jangan ikut cara saya. Mungkin tak boleh kot mana-mana lebihkan masa ke apa kan. Kita biarkan penutup ni terbuka. Saya selalu lama jugalah saya biarkan dia terbuka. Nak keringkan air kat atas permukaan yang hijau ni. Tapi kata nampak je macam ada air, tapi sebenarnya tak ada pun, kering je. Nanti selepas tu saya akan sejukkan lah. Nak potong terus tak boleh. Kita tunggulah 2-3 jam selepas tu baru saya potong. Dan kita rasa, kita tengok menjadi ke hampir. Sebab saya selalu kalau masak ni semuanya hampir, tak pernah yang menjadi. Itulah saya. Saya dah angkat mangkuk-mangkuk yang saya letak dekat tingkap tadi. Saya dah alih ke sini, letak dekat dalam bakul ni. Sebab dia masih basah, nak terus susun tak boleh. Saya letak kat sini sebab saya nak tutup tingkap tu. Sekarang ni dah tengah malam, dah pukul 10 malam dah. Jadi saya nak tutup tingkap tu. Yang dekat rak tu biarlah, tak apa. Tos kat situ. Jadi saya nak tutup tingkap. Nanti ada momok pula kan lalu lalang kat situ. Jadi saya tutup tingkap.
Okey, selepas lebih kurang 5 minit macam tu, saya kukus tanpa tutup dia punya penutup. Air dekat permukaan atas tu dah kering, dah elok dah. Dah nampak cantik. Rupa je cantik, rasa tak tahu lagi. Bubble pun tak berapa nak ada lah. Mungkin saya tutup dengan benda lah tadi tu kan. Benda lah pemenatang tu. Jadi dia permukaan atas dia nampak elok je. Nanti bila dah sejuk, bila saya dah potong, baru saya akan beritahu semula macam mana hasil dia, rasa dia, dia punya rupa dia. Kita tengoklah nanti. Okey, saya dah keluarkan kuih tu. Saya letak macam ni. Bawah tu saya letak dulang. Lepas tu saya letak air. Saya takut semut sebab saya nak tidur. Nanti sekarang kalau semut sayang pula kan. Jadi letak macam ni je lah. Lagipun dia masih panas. Lepas tu saya tutuplah dengan tudung saji. Macam tu je lah. Nanti orang kata bangun pagi dah boleh terus potong, boleh makan. Macam ni lah. Kalau pagi-pagi nak makan, subuh-subuh nak buat tu, entah pukul berapa pula nak siap, pukul berapa pula nak potong kan. Panas-panas nak potong nanti tak elok pula. Jadi kenalah buat malam. InsyaAllah lah selalu kalau saya masak malam, bila makan pagi tu elok je. Makan tengah hari, makan petang, makan malam pun masih elok lagi. Tak ada masalah pun. 2000 years later. Saya regang-regangkan sikit dia punya plastik ni, supaya senang nak keluarkan dia. Tapi biasanya kalau pakai plastik senang je nak keluarkan. Yang tepi-tepi ni dia akan buruk sikit lah sebab ada kesan plastik kan. Kalau saya potong guna pembaris yang saya tunjuk tadi ni, kita boleh dapat 49 biji kuih. Biji ke ketul? Pieces. 49 ketul kuih. 49 pieces kuih. Macam tu lah. Itu pun tak sama besar. Dah pakai pembaris pun tak sama besar. Tangan betul-betul tak berseni lah. Tada! Inilah dia hasil kuih Seri Muka saya. Bila dah potong, okey, dia punya lapisan atas dengan bawah berjantung, tak adalah terpisah. Dari segi rasa, untuk tekak saya rasa okey. Tekak suami saya pun dia kata okey. Bagi dekat kakak saya pun dia kata okey. Tapi tak tahulah kalau untuk tekak orang luar kata tak okey tu tak tahulah. Tapi untuk kami okey je. Mungkin kami ni tekak buaya tolak batu dengan kayu je kot. Okey, ni nak share dengan family yang lain. Okey korang, cukup setakat ni dulu video saya untuk kali ni. Kita jumpa lagi dalam video-video saya yang seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.